Kita sambung kepada tajuk penutup bagi tajuk masalah jamak qasar, solat musafir. Kata muallif hafizahullah, masailu fi jam'i ta'khir. Masalah-masalah pada jamak ta'khir. Pertama, muka surat apa ni? Surat 321. Dakhala waqtul ula wa lam yusalliha. Waktu pertama masuk dah. Telah masuk waktu solat pertama. Waktu zuhur dah masuk. Tapi tak sembahyang zuhur lagi. Thumma safara fi waqtiha. Kemudian tu, dia pun musafir dulu. Dia ada kat rumah. Zuhur dah masuk. Tak sembahyang lagi. Dia keluar musafir. Fayajuzu lahu jam'ut ta'khir. Boleh dia nak jamak ta'khir. Bisyarti an yanwiyal jam'a ba'da khurujihi minal umran. Dengan syarat dia niatkan jamak selepas keluar daripada kawasan umrah ni, kawasan bangunan dia. Bangunan maksudnya kalau umrah ni, kalau zaman dulu kampung mukim lah. Bangunan-bangunan kampung dia, keluar perbatasan bangunan kampung dia, dah boleh dia niat untuk jamak takhir. Faham tak? Ni ramai juga kadang-kadang orang kata tak boleh ni sebab dah masuk waktu zuhur. Tak, boleh. Dengan syaratnya dia keluar daripada kawasan mukim dia tu niat untuk jamak takhir, walaupun dia masih berada di kampung ketika waktu solat itu masuk. Wala yajibu alaihi an yusalliyal ula fi waqtiha. Tidak wajib dia sembahyang yang pertama, solat zuhur tu di dalam waktunya, boleh dia takhirkan. Okey. Yang kedua, dakhala waqtul ula wa huwa musafirun. Masuk waktu pertama dalam keadaan dia sedang musafir. Dia musafir, masuk waktu zuhur. Wa nawa jam'at ta'khir, dan dia niatkan jamak ta'khir. Summa aqama qabla dukhulil waqti tsaniyah. Kemudian dia iqamah. Dia iqamah maknanya dia sampai tempat untuk dia menetap 4 hari dan lebih sebelum masuk waktu kedua. Sebelum masuk asar dah sampai dah kawasan dia yang dituju. Fayajibu alaihi an yusalliyal ula fi waqtiha. Maka wajib dia kena sembahyang pertama dalam waktunya. Dia musafir sekarang ni. Nanti zuhur nanti awak keluar musafir. Musafir. Awak nak pergi ke mana? Nak pergi ke Besuk. Nak Besuk. Nak duduk Besuk tu seminggu kata. Jadi awak akan bermukim di Besuk. Sampai saja kat Besuk tak boleh jamak qasar lah. Sebab kita dah berada di tempat itu 4 hari penuh dan lebih. Ni awak rujuk video yang saya telah upload tapi saya nak susun balik. Okey. Dalam playlist. Dia iqamah di Besuk. Dia keluar nak niat jamak takhir sebelum masuk waktu kedua sampai dah Besuk. Dia tak sembahyang lagi kan sebab dia nak jamak takhir. Boleh tak dia nak jamak takhir? Tak boleh lah. Waktu pertama masih ada, dia kena sembahyang zuhur dulu dalam waktunya, kemudian masuk asar nanti dia kena sembahyang asar. Tak boleh jamak lah. Okey, al-farqu baina jam'i taqdimi wa ta'khir. Apa beza antara jamak taqdim jamak ta'khir? Pertama, jamak taqdim waktu niat ketika tengah sembahyang. Kita jamak taqdim, kita nak sembahyang asar dalam waktu zuhur. Bila kita boleh kena niat jamak tu? Masa dalam solat pertama, tak mesti masa takbir. Masa sujud boleh, masa sebelum salam pun boleh, masa bersama salam pun boleh. Masa tengah sembahyang, saja aku sembahyang zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala qasar. Lepas tu tengah-tengah sembahyang tu, baik aku jamak, aku musafir kan. Dia lintaskan hati nak jamak dengan asar. Selesai. Tak mesti masa takbir. Yang kena masa takbir apa dia? Niat qasar. Niat qasar mesti ketika takbiratul ihram. Okey. Jamak ta'khir pula, niatnya min dukhuli waqtil ula ila an yabqa min waqtiha ma yasa'uha. Jamak ta'khir, bila niat jamak ta'khir? Dalam waktu pertama. Tadi dalam sembahyang. Ni dalam waktu. Makna masuk zuhur, kita tak nak sembahyang zuhur lagi. Kita nak jamak ta'khir dengan sembahyang asar. Masuk waktu zuhur, kita dah boleh niat. Aku nak jamak ta'khir zuhur ni. Ataupun ikutlah tengah waktu zuhur. Syaratnya jangan selesai habis waktu zuhur. Kalau habis waktu zuhur tak niat lagi, maka kita dikira berdosa.
Jadi sebelum habis waktu zuhur, sehingga kekal waktunya, apa yang lulus, apa yang boleh untuk semayang, ma yasa'uha, apa yang luas untuk dia semayang. Makna kalau dia waktu zuhur tu sikit lagi, kalau dia semayang zuhur sempat, waktu tu masih dibenarkan lagi untuk niat. Tapi katakanlah tinggal seminit lagi nak masuk asar, dia niat, seminit boleh semayang ke? Tak boleh. Jadi tak boleh niat melewatkan niat sampai kepada waktu yang kalau waktu tu dia semayang tak sempat nak semayang lah tu. Faham tak ni? Boleh tak faham tanya sebab benda ini memang berlaku dalam kehidupan kita. Ingat, ambil perhatian. Awak mengaji, awak tulis dobik, tanda makna, catat makna, catat ni. Kita mengaji ni biar kita ada niat, kita nak mengaji, nak ajar orang pula apa yang kita faham. Sebab ilmu ini ilmu yang bermanfaat ni. Sebahagian ilmu awak belajar untuk lulus. Awak belajar benda geografi, awak belajar sejarah, awak belajar apa lagi? Kimia. Awak guna tak ilmu kimia awak? Tak ada lah guna sangat tak. Nak kata tak guna langsung tak lah. Awak guna tak ilmu mat tambah awak? Awak beli kedai, guna mat tambah awak? Tak tak. Nah. Tapi ilmu ni awak akan guna sampai ke mati ni. Jadi belajar tanda supaya apa? Supaya nanti kita boleh baca ke orang, boleh hajar ke orang pula. Atau jangan ambil sambil lewa ilmu agama ni enggak, dia penting. Kita mari masuk kelas mengaji, saya nak faham dan faham supaya saya mampu ajar orang pula. Okey. Jadi masuk kelas kita tak layanglah FB, tak layang komen, tak baca mesej. Sebab apa? Sebab kita tahu kita nak sampaikan ilmu ni kat orang lain nanti. Okay. Yang kedua, dawamul uzri ila tamamil ihram. Mesti berkekalan uzur tersebut sehingga selesai ihram. Selesai ihram selesai ihram dengan semayang kedua. Ihram ni makna takbiratul ihram Ihram ni makna takbiratul ihram. Okey, kena berterusan uzur sehingga sempurna ihram, sempurna takbiratul ihram dengan sembahyang kedua. Jamak takdim, apa sebab jamak? Uzur ni makna sebab jamak lah. Kalau kita musafir, musafir itu mesti berterusan sampai kita takbiratul ihram sembahyang kedua. Macam mana? Kalau kita tengah musafir, contoh kita naik kapal, kita nak jamak takdim zuhur dengan asar. Kita mesti dalam musafir. Kita ada atas kapal, kita pun niat nak jamak takdim zuhur asar, sembahyang. Kampung kita ialah di pelabuhan. Kita mestilah takbiratul ihram sembahyang kedua dalam keadaan musafir lagi, barulah sah jamak takdim. Jangan kita sampai dah kampung, kita beri salam sembahyang pertama, sembahyang kedua nak takbir sampai dah kampung. Boleh jamak takdim tak? Tak boleh lah. Dia kena berkekalan uzur. Uzur dalam masalah ni musafir lah. Berkekalan safar. Sehingga dia takbiratul ihram. Maknanya, dia musafir. Rakaat sembahyang kedua, takbiratul ihram, dia masih dalam musafir. Lepas tu sampai, tak ada masalah lah. Katakanlah tengah-tengah sembahyang kedua sampai. Tak ada masalah. Selesai. Yang ke jamak takhir pula. Dawamul uzri ila tamami salati sanih. Jamak takhir disyaratkan berkekalan uzur sehingga sempurna solat. Tadi sehingga takbiratul ihram aja. Jamak takhir, kita nak jamakkan zuhur dengan asar pada waktu asar. Mesti kita berkekalan dalam uzur, dalam musafir sehingga selesai kedua-dua solat. Kita naik kapal sembahyang jamak takhir zuhur dengan asar. Jadi kita kena selesai sembahyang tu sebelum sampai di pelabuhan kampung kita. Andai kata kita tengah-tengah sembahyang sampai kapal kita kat kampung kita, apa kena buat? Kita tak beri salam lagi sembahyang kedua. Apa akan terjadi? Dia tidak dikira jamak takhir, tetapi dia dikira qada bagi sembahyang pertama. Kalau kita sembahyang pertama tu situ, dia dikira apa? Dikira qada je. Dari segi praktikal ni sama je, kecuali pada masalah bilangan. Kalau kita qasar sembahyang tu, tiba-tiba sebelum selesai salam sampai kampung, kita kena sempurnakan 4 rakaat. Faham? Kena sempurnakan 4 rakaat. Ambil perhatian tu, maklumat tu
Yang ketiga, tajibul muwalatu bainahuma. Wajib muwalat antara sembahyang pertama dan sembahyang kedua pada mana? Pada jamak takdim. Yang ketiga, pada jamak takhir, la tajibul muwalatu bainahuma bal tusannu. Tak wajib muwalat. Jamak takhir boleh sembahyang asar dulu baru sembahyang zuhur, sembahyang isyak dulu baru sembahyang maghrib. Tapi sunat saja. Sunat sembahyang maghrib dulu baru isyak, sunat sembahyang zuhur dulu baru sembahyang asar. Yang keempat, yajibut tartibu, wajib tertib. Wajib sembahyang pertama dulu. Yang kedua, la yajibut tartib, tak wajib tertib. Bal yusannu, bahkan sunat. Tadi masalah saya cerita tu mengenai tertib. Mualat ni macam ni. Mualat ni makna mesti berturut-turut. Silap bagi gambaran. Mualat ni makna lepas sembahyang pertama boleh kita, kalau jamak takdim, lepas sembahyang pertama mesti terus kita sembahyang yang kedua tanpa ada penceraian yang panjang. Jangan sembahyang zuhur, lepas tu habis sembahyang zuhur kita pun lapar perut pergi makan nasi, lepas tu kita sembahyang asar. Tak boleh lah. Jamak takdim tak boleh. Dia kena mualat. Jangan ada senggang yang lama antara sembahyang pertama dan sembahyang kedua. Kalau nak ambil wuduk saja, nak tayamum, tak ada masalah. Faham? Boleh. Itu jadi antara sembahyang pertama kedua qomat, sunat qomat. Sebab tu tak sunat azan. Tidak dituntut azan sebab azan lama. Jadi lepas sembahyang zuhur terus qomat dan bangun untuk sembahyang asar. Tapi jamak takhir boleh. Kita nak sembahyang zuhur, lepas tu kita tak nak sembahyang asar ke, kita pun pergi tengok TV sekejap ke, pergi keluar cari makanan ke, lepas tu balik sembahyang asar. Boleh, tak apa. Tidak ada mualat antara sembahyang pertama dan kedua pada jamak takhir. Itu mualat. Jadi contoh yang saya bagi tadi mula tu merujuk pada tertib. Tertib. Mualat ni makna tidak ada, mestilah kalau jamak takdim mesti mualat, mesti berturut-turut. Berturut-turut makna jangan ada senggang. Adapun jamak takhir tidak wajib. Jam'u fil mara' ni saya tinggal lah. Terus kita masuk pada solat jenazah. Muka surat apa?